Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton yang setia follow video ini. Dan saya doakan moga-moga orang yang menonton video ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada masa ini kita akan menjawab beberapa soalan yang datang pada saya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berhampiran di tempat saya tinggal ada tempat hiburan malam. Saya yakin di tempat itu penuh dengan maksiat. Bagaimana cara kita menghalang diorang untuk datang ke tempat maksiat sesuai cara Islam, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, menghalang manusia daripada kemungkaran bukan tugas seorang individu. Bukan tugas ustaz sahaja, tapi ia tugas jamaah. Dia bersama-sama. Mula daripada pemimpin, presiden, PM, Perdana Menteri, raja, penguat kuasa, para ustaz, para mubalik, para da'i dan seterusnya juga masyarakat. Kita bergotong royong untuk menghalang manusia daripada kemungkaran. Apabila hanya satu pihak saja yang menghalang manusia daripada kemungkaran, maka itu tak akan jadi. Tak akan berhasil, tak akan berjaya. Sebab Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, ada melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia halang kemungkaran tersebut dengan tangannya. Siapa yang mampu ni? Pasti yang punya jawatan kuasa, iaitu pemimpin, penguat kuasa, mereka lah yang mampu buat ni. Adapun wa man lam yastati' fa bi lisanih, barang siapa yang tak mampu hendaklah dengan lisannya, dengan nasihat menasihati. Ini kerja para ustaz. Wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, dan barang siapa yang tak mampu juga hendaklah dalam hatinya ada kebencian dengan maksiat, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kena bergotong royong untuk menghalang manusia daripada berbuat kemungkaran. Tak boleh satu pihak saja. Jangan ustaz saja yang menyuruh manusia kepada kebaikan, menghalang manusia pada kemungkaran, tapi ternyata penguat kuasa menyokong kemungkaran. Ini tak akan jadi. Ustaz asyik bagi nasihat di masjid, di surau. Jauhkan maksiat, jauhkan arak, jauhkan tempat hiburan, jauhkan judi. Tapi penguat kuasa bagi lesen, tak jadi juga. Dia kena bergotong royong. Kenapa? Kerana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab yang apabila ditimpakan bukan hanya kepada orang zalamu saja, kepada orang yang zalim saja, tapi dia juga ditimpakan kepada orang yang berada di sekelilingnya. Jika ada suatu maksiat, jika ada satu maksiat di tempat ni, kemudian yang lain senyap, yang lain tak ada buat kerja, maka ini akan berbahaya. Ini akan berbahaya apabila Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala. Allah bukan hanya timpakan kepada pelaku maksiat saja, tapi kepada orang yang berada di sekelilingnya. Jadi kita kena bergotong royong, menyuruh manusia kepada kemungkaran, menyuruh manusia kepada kebaikan, menghalang manusia daripada kemungkaran. Kena bergotong royong. Dari apa tadi? Daripada pemimpin, penguat kuasa, para ustaz, para da'i, para mubalik, dan juga masyarakat. Kalau tak, maka itu tak akan jadi. Jadi jangan pula ada setengah pihak mengatakan, ustaz, itu tempat hiburan tu, tempat kedai arak tu, itu yang minum bukan orang Islam, orang non Muslim. Jadi biarkan saja ustaz. Ini adalah persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Cuba kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi juga Nabi Muhammad, mula daripada Nabi Nuh. Kita lihat Nabi Saleh, Nabi Hud, kaumnya Ad, kaum Thamud, kemudian kaum Madian, kaum Nabi Lut.
Mereka ni, kaum Nabi Lut sebagaimana kita tahu mereka LGBT, bukan orang Islam. Begitu juga kaum Samud, bukan orang Islam. Begitu juga penduduk Mekah ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, bukan orang Islam. Mereka berzina dah biasa. Mereka melakukan penganiayaan. Adakah Nabi katakan, alah biarkan saja. Itu kan yang buat bukan orang Islam. Biarkan saja. Itu kan orang non-Muslim. Itu yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takut kamu akan azab kalau yang ditimpakan itu bukan hanya orang zalim saja, tapi kamu juga kena walaupun kamu rajin solat. Jangan pula bagi lesen pada tempat maksiat. Tempat maksiat ni tak payah bagi lesen pun orang buat maksiat. Apa tak lagi bagi lesen? Lagilah dia bangga buat maksiat. Akhirnya tempat maksiat dibagi lesen, surau dan masjid pun susah dibagi kebenaran untuk solat berjemaah. Kan susah, lama-lama jadi keliru. Allahu a'lam. Yang soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya manusia biasa. Samalah kita kan. Selama ini saya biasa tinggal solat Jumaat. Sekarang dah taubat. Tapi kenapa saya masih belum boleh meneteskan air mata semasa solat tahajud? Apa ubat hati saya yang keras ini Ustaz? Kata Nabi SAW, man taraka juma'in tahawunan biha. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana memandang remeh hukumnya. Alah, solat Jumaat kan boleh diganti dengan solat Zuhur. Memandang remeh hukumnya. Sementara dia meninggalkan solat Jumaat tanpa sebarang keuzuran. Bukan musafir, bukan sakit. Maka kata Nabi SAW, taba'allahu ala qalbih. Allah tutup hatinya. Allah kunci hatinya. Ingat para penonton, musibah terbesar bukannya hilang ahli keluarga. Bukan hilangnya harta benda yang kita cintai. Tapi musibah terbesar ketika hati kita dah mula keras. Kalau orang hatinya keras, siapa pun yang bagi nasihat tak akan terima. Ustaz ke, ulama yang bagi nasihat, doktor bagi nasihat, dia tak akan terima. Sebab hatinya dah keras. Hati dah keras ini adalah penyakit musibah yang sangat besar. Sehingga ketika dia berbuat maksiat, dia merasa bangga dengan berbuat maksiat. Orang yang seperti ini dijanjikan neraka Jahannam pada hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepada dia, takutlah kamu pada Allah, dia akan akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Dia akan rasa bangga lagi berbuat maksiat. Bahkan dia siap mencabar, dia siap lawan orang. Engkau kalau tak suka dengan aku, engkau pergi. Aku nak buat maksiat, kalau aku masuk neraka biar aku sendiri. Engkau kalau nak masuk surga sendiri. Bangga, hatinya dah tertutup. Tengok. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya. Wa ala absarihim, matanya tak boleh lagi melihat kebenaran. Pendengarannya tak boleh lagi mendengar yang kebenaran. Akhirnya walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Hati-hati, jangan sampai tinggalkan solat Jumaat tanpa uzur. Okey, sekarang saya dah taubat, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, at-taib minadz dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tak punya dosa. Jadi jangan bimbang. Tapi Ustaz, saya dah bertaubat tapi susah meneteskan air mata ketika saya berdoa ketika solat tahajud. Apa ubatnya Ustaz? Dulu ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW yang bertanya tentang qaswatil qalb, tentang hati yang keras. Apa obatnya? Maka Nabi SAW bagi tahu obat hati yang keras, at'imil masakin, beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapulah kepala anak yatim. Kalau kita lihat, kenapa orang boleh sombong? Kenapa hatinya boleh keras? Dia merasa dirinya ananiyah, dia merasa keakuannya kuat. Dia merasa jawatannya tinggi, pangkatnya tinggi, kemudian dia rasa duitnya banyak, kemudian dia rasa ahli keluarganya masih komplit, dan inilah di antara faktor penyebab orang merasa dirinya hebat, merasa sombong. Oleh sebab itu obatnya iaitu at'imil masakin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, maka sapulah kepala anak yatim. Ketika kita melihat ke bawah, ingat ramai orang, engkau dikatakan kaya kerana ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, dunia ni semua orang kaya, engkau tak akan dikatakan kaya.
Kalau semua jadi bos, semuanya punya kilang, semuanya punya syarikat, maka engkau bukan dikatakan bos. Semuanya dah sama. Kita satu level. Tapi oleh sebab itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Dengan melihat ke bawah, engkau tahu bahawa engkau pun diangkat menjadi orang bos, engkau jadi orang kaya kerana ada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapulah kepala anak yatim. Ingat, hari ini kita komplit. Tak selamanya hidup kita ni akan selalu bersama. Kita punya isteri yang cantik, punya suami yang handsome, punya anak-anak yang cantik dan handsome belaka. Adakah semua ni akan komplit untuk selamanya? Tak. Ada masanya kita akan berpisah, dipanggil oleh malaikat maut. Oleh sebab itu, untuk mengubati hati yang keras, suka bersedekah. Soalan yang terakhir pada masa ini yang akan kita jawab, iaitu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dalil yang melarang kanak-kanak solat dengan orang dewasa di masjid? Sebab di tempat saya, kanak-kanak dilarang datang ke masjid disebabkan kanak-kanak tu bising dan mengganggu kekhusyuan orang solat. Adakah dalilnya Ustaz yang melarang tu? Kita tak nafikan bahawa ada segelintir pengurusi, ketua masjid, ketua surau, ahli jawatan kuasa atau senior-senior, jemaah senior yang tak suka kalau ada orang kanak-kanak yang datang ke masjid. Memang kita tak akan nafikan. Ada. Dengan alasan budak-budak ni, kanak-kanak ni bising. Bising untuk kanak-kanak tu fitrah. Perlu kita ingat, dia fitrah kanak-kanak. Kalau seandainya budak-budak diam, dia tak bising, dia diam saja, maka ini bahaya. Boleh jadi dia sakit atau kerasukan jin. Jadi kalau seandainya dia bising, itu hal biasa. Bukan suatu perkara yang pelik. Bahkan orang tua sendiri, orang tua-tua, orang senior di surau, di masjid, itu juga bising. Bahkan bising orang tua tu lagi teruk dibandingkan dengan kanak-kanak. Cuba kita bayangkan, cuba kita tengok. Orang tua-tua tu, kalau bergaduh, orang senior tu kalau bergaduh, kadang sampai 2-3 tahun tak bersapaan. Betul tak? Bahkan sampai pindah surau. Yang biasanya ahli surau ni, sebab bergaduh dengan salah kawan-kawannya, dia pindah, dia tak datang lagi ke surau, ke masjid. Betul tak? Sementara kanak-kanak, kalau kita tengok kanak-kanak, bergaduh dalam setengah jam, lepas tu main bersama. Bermakna kadang-kadang kita kena belajar dengan budak-budak, dengan kanak-kanak. Okey, seandainya ada tak larangan kanak-kanak datang ke masjid? Tak ada larangan. Bahkan perintah ada. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, siapakah yang lagi zalim daripada orang yang menghalang manusia datang ke rumah Allah? Siapa yang zalim lagi? Tak ada yang zalim. Itulah dia. Kalau kita katakan fulan zalim, zalim. Siapa yang menghalang manusia datang ke rumah Allah, maka dia adalah berbuat zalim yang sangat besar. Oleh sebab itu, jangan halang. Hatta wanita ketika solat memang yang afdal di rumah. Tapi kalau dia tak datang ke masjid, kata Nabi SAW, la tamna'u nisa'akum masajid. Jangan kamu halang wanita-wanita kamu, iaitu isteri-isteri kamu, anak perempuan kamu, kalau boleh jaga diri daripada fitnah, jangan kamu halang. Begitu juga kanak-kanak. Biarkan dia datang. Tapi mesti kena jaga etika. Ada teknik dia. Kadang-kadang bukan semua kanak-kanak tu yang bising. Ada juga kanak-kanak yang baik. Kanak-kanak tu baik. Masa solat, dia solat macam kita. Bukanlah semua. Tapi kebanyakan, kalau kita lihat, kebanyakan ramai yang masa orang solat, orang dewasa solat, dia melintas. Ini yang mengganggu kekhusyuan. Bukan kalau seandainya kanak-kanak bising, datang ke masjid, bukan dihalang. Tapi kita kena tahu tekniknya. Macam mana budak-budak kanak-kanak tu datang ke masjid, tapi dia tak bising. Di antaranya apa? Di antaranya, maka jemputlah seorang pengawas. Jemput seorang pengawas yang mana boleh mengawasi kanak-kanak semasa orang dewasa solat. Jadi, dia solat, kanak-kanak solat di saf belakang. Ada pengawasnya. Akhirnya kanak-kanak yang nak main, tak jadi main. Sebab ada pengawas yang berdiri. Maka itu cara dia. Kalau ada kuliah, jangan usir dia keluar surau, keluar masjid. Kalau boleh, bagi masa kuliah tu bagi hadiah kepada kanak-kanak. Bagi soal jawab, siapa yang boleh menjawab soalan ustaz nanti, dibagi hadiah. Saya pernah cuba macam tu. Alhamdulillah berjaya, tak ada kanak-kanak yang bising.
Atau bagi pengawas juga yang suruh kanak-kanak tak boleh bising. Tapi jangan dihalang. Di mana kalau kita berada di satu masjid atau satu surau, masih lagi bunyi suara kanak-kanak, maka bersyukurlah. Bermakna insya-Allah tempat tersebut 20 tahun yang akan datang Islam akan berjaya. Tapi kalau di satu masjid, satu surau tak lagi kita terdengar suara budak-budak, suara kanak-kanak, maka hati-hati agama Islam di kawasan tersebut dalam keadaan berbahaya. Boleh jadi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, tempat masjid atau surau yang dibina, dibangun dengan bangunan-bangunan cantik akan kosong, tak ada penghuni. Sebab apa? Sebab kanak-kanak itulah generasi kita. Kita, wahai para pengurusi, wahai ketua-ketua masjid, wahai ketua surau, wahai ahli jawatan kuasa, kita tak selamanya kuat, tak selamanya muda. Ada saatnya kita akan tua dan menggigil, kita tak mampu. Maka anak-anak inilah generasi kita. Jadi jangan halang mereka, tapi carilah formula, carilah teknik untuk menjemput mereka dan mereka tak bising di surau atau masjid. Allahu a'lam bissawab. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada betul-betul tentang dia Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.